Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita nak belajar tentang tingkatan 2, bab yang pertama iaitu biodiversity. Jadi sebelum kita belajar ada sedikit nota penting tentang kepentingan biodiversity. Antara kepentingan biodiversity adalah untuk keseimbangan alam, sumber makanan, menjana ekonomi, sumber ekologi dan juga pendidikan. Okey, dalam bab ini juga kita akan belajar tentang pengelasan haiwan. Jadi haiwan dibahagikan kepada invertebrata, tidak bertulang belakang, dengan vertebrata, bertulang belakang. Okey, yang mempunyai tulang belakang, contoh kumpulan dia ialah ikan, amfibia, reptilia, burung dan juga mamalia. Untuk invertebrata, kita bahagikan kepada dua, berkaki dan tidak berkaki. Untuk yang berkaki, contohnya 3 pasang kaki ataupun lebih daripada 3 pasang kaki. Untuk tidak berkaki, terbahagi kepada badan bersegmen dan badan tidak bersegmen. Jadi kita belajar yang pertama, apa itu biodiversity. Sebab kita belajar dalam bab biodiversity, kita kena faham maksud biodiversity. Jadi biodiversity ialah kepelbagaian organisma hidup termasuk haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Okey, kewujudan biodiversity adalah disebabkan wujudnya pelbagai habitat dan cuaca. Habitat pula maksud dia ialah persekitaran semula jadi yang mana tumbuhan dan haiwan dapat hidup dan membiak. Setiap organisma mempunyai ciri-ciri yang berbeza dan disebabkan itu organisma memerlukan habitat yang dapat menyediakan makanan, perlindungan dan suhu yang bersesuaian untuk hidup. Okay, kita pergi kepada, sekarang kita dah faham maksud biodiversity dan maksud habitat. Kita pergi kepada kepentingan biodiversity. Kepentingan yang pertama, untuk membekalkan sumber makanan kepada manusia dan organisma hidup yang lain. Kepentingan yang kedua, mengekalkan keseimbangan alam semula jadi. Kepentingan yang ketiga, menjana ekonomi seperti tempat rekreasi, kita pergi taman negara contohnya untuk pelancongan, bioteknologi, perubatan dan bahan mentah industri. Antara kepentingan lain adalah untuk sumber perubatan dan yang terakhir sebagai pendidikan. Jadi kedudukan Malaysia sebagai satu daripada 12 negara mega biodiversity perlu dipelihara untuk generasi masa hadapan. Sebab negara kita ni kaya dengan biodiversity. Kita ada banyak hutan simpan, hutan negara yang dicipta untuk memelihara alam sekitar kita. Supaya flora dan fauna ni dia tidak pupus. Supaya kita dapat kekalkan biodiversity ni untuk generasi akan datang. So kita pergi kepada pengurusan biodiversity secara berkesan. Okey. Jadi kalau kita lihat, terdapat aktiviti manusia yang boleh memusnahkan biodiversity. Contohnya pembalakan tanpa kawalan dan sebagainya. Kalau kita tengok pemburuan haram. Kalau kita lihat pemancing-pemancing, kalau setakat memancing tak apa. Tapi sebenarnya pemancing pun memerlukan lesen supaya dia taklah terlalu kerap sangat memancing sampai mengancam spesies. Maksud pemburuan haram ni contohnya dia tembak burung ke, contohnya apa lagi? Contohnya bila dia Danau Toba, tahu tak? Dia letupkan tasik ataupun sungai tu supaya ikan tu semua meletup, dia boleh tangkap ikan tu. Itu pun tak bagus sebab dia musnahkan biodiversity. Contoh yang lain, penebangan hutan yang tak terkawal. Jadi pokok ni kalau kita tebang, kita kena tanam semula supaya kita dapat mengekalkan kelangsungan alam tu. Kalau dia tebang semua pokok tanpa menanam semula, maka berlakunya kemusnahan biodiversity. Contoh yang lain ialah pencemaran sungai. Ini selalu berlaku dekat mana? Johor Bahru. Sungai Kim. Sungai Kim dah berapa kali tercemar, so rakyat Johor kesian dia tak dapat air bersih sebab sungai tercemar. Jadi pencemaran sungai akibat aktiviti pertanian dan perindustrian ni juga boleh mengancam biodiversity. Sebab itulah kerajaan sekarang dia dah tingkatkan dah
compound yang dikenakan. Dulu murah je kena bayar dalam RM10,000, lepas tu dia naikkan RM100,000. Sekarang kalau tak silap dah sampai berapa juta? 15 juta compound kalau berlakunya pencemaran sungai disebabkan industri. So kita kena jaga sungai kita supaya tidak berlakunya pencemaran dan biodiversity itu dapat dikekalkan. Okey. Jadi spesies endemik merupakan spesies asli yang boleh dijumpai di suatu kawasan. Okey. Banyak spesies endemik ni, spesies asli ni akan terancam, termasuk harimau Sumatera, orang hutan, badak Sumatera dan beberapa spesies lain yang pupus akibat aktiviti manusia. Sebab baru-baru ni kan tular yang orang kampung jumpa harimau. Harimau tu dia macam cedera, dia kena tembak. Okey, itu semua berlaku apabila berlakunya pemburuan haram. So, jadi spesies-spesies contohnya harimau ni terancam. Kaedah memelihara dan memelihara biodiversity ditunjukkan seperti di bawah. Okay, macam mana kita nak pelihara alam sekitar kita ni, biodiversity ni, supaya generasi akan datang dapat juga merasa boleh mengenal apa itu harimau. Diorang boleh jumpa pokok yang rare, diorang boleh tahu hutan tu macam mana, tak adalah semuanya bangunan. So, yang pertama mewujudkan hutan simpan, tapak Ramsar, pusat rehabilitasi, taman negara, taman botani dan pusat hidupan liar. Ini banyak ni dah dekat Malaysia. Kan ramai orang kalau nak pergi tengok, nak rasa suasana hutan, pergi hutan simpan, nak tengok pokok, jenis-jenis pokok. Paling mudah boleh pergi Frim lah. So, banyak lagi hutan simpan yang lain. So boleh pergilah taman negara, taman botani, zoo negara pun boleh pergi nak tengok hidupan liar. Okay, next, kaedah yang digunakan menanam semula pokok. Okay, ini penting. Selepas pembalakan kena tanam balik pokok supaya pokok tu pun dalam 10-20 tahun dia boleh tumbuh. So jadi kat sini pokok ni membekalkan oksigen. Kalau kita potong, kita tanam, maka kita boleh elakkan kesan rumah hijau dan menjalankan kempen-kempen kesedaran untuk semua peringkat. Jangan jalankan kempen dekat sekolah sahaja. Kita dah didik pelajar sekolah, contoh darjah 1 sampai tingkatan 5, bagus, kempen dah dijalankan. Tapi orang dewasa yang bekerja ni macam mana? Tersemat tak diri diorang macam mana nak jaga biodiversity ni? Jadi kempen ni perlu dilakukan dalam semua peringkat. Dalam peringkat remaja, dalam peringkat dewasa dan juga orang tua. Dan last sekali menguatkuasakan undang-undang. Undang-undang kena lebih ketat. Compound kalau nak bagi kena lagi tinggi. Supaya orang takut nak buat. Contoh sekarang, masa PKP. Mula-mula compound RM1,000 je. Jadi banyak pusat-pusat hiburan dia buka. So orang pergi disco dan sebagainya. Bila compound naik RM10,000 dah makin kurang. Sekarang compound makin lama makin tinggi. So orang takut nak pergi. Okey, itu tentang kepentingan biodiversity. Okey, kita pergi kepada subtopik yang kedua, pengelasan organisma. Jadi organisma ni ada banyak. So dalam haiwan ni kita kelaskan kepada dua kumpulan besar. Invertebrata tidak mempunyai tulang belakang dan vertebrata mempunyai tulang belakang. Jadi haiwan invertebrata ni merupakan haiwan yang tidak bertulang belakang. Okey. Dalam invertebrata pula dibahagikan kepada tidak berkaki dan juga berkaki. Kita tengok dulu yang tidak berkaki. Invertebrata yang tidak berkaki dibahagikan dengan badan bersegmen dan tidak bersegmen. Okey, dia dah tak ada tulang belakang, dia tak ada kaki, tapi dia bahagikan dengan segmen-segmen badan dia. Ada segmen ke tak ada segmen? Bagi siapa yang tak tahu segmen tu apa, dia macam ulat gonggok. Siapa tengok ulat gonggok? Dia macam ada partition kat badan dia tu. Dia macam badan dia tu ada macam apa nak cakap kan? Dia macam gelang-gelang-gelang. Dia panggil dia bersegmen. Okey, contoh cacing pita. Cacing pita ni dalam badan manusia lah. Sebab tu kita kena makan ubat cacing 6 bulan sekali. Tak kisahlah budak-budak ke, orang tua, orang dewasa, kena makan 6 bulan sekali untuk bunuh cacing pita ni. Okay, kalau siapa tahu, pernah tengok dekat YouTube ke cacing pita ni, badan dia ada segmen-segmen. Okay, kalau kita potong satu, dia terpotong pun, dia mesti boleh hidup. Tu cacing pita. Dan ada cacing tanah. Siapa suka memancing, pernahlah tengok cacing tanah. Badan dia pun bersegmen.
Dan lintah. Lintah ni siapa yang suka masuk hutan, masuk paya bakau, naik gunung, nanti jumpa lintah. Okey, itu yang tak ada yang tidak bertulang belakang dan badannya bersegmen. Okey, dan kita ada juga badannya tidak bersegmen tapi dia pun tak ada tulang belakang. Contohnya siput. Siput kan dia macam lembut ya, badan dia. Siapa pernah tengok siput babi? Badan dia macam berlendir tapi dia tak ada segmen. Tu adalah siput. Dia badannya tidak bersegmen, tulang belakang pun dia tak ada. Ini cuma cengkerang sahaja. Buran laut, siapa pernah tengok buran laut? Dan tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman pun tak ada segmen. Siapa kenal tapak Sulaiman? Pernah tengok tak? Kalau tak pernah tengok, siapa tengok SpongeBob? Inilah Patrick. Okey. Okey, tadi kita belajar invertebrata yang tidak berkaki. Sekarang dia tak ada tulang belakang tapi dia berkaki. So, yang invertebrata berkaki dibahagikan kepada 3 pasang kaki, lebih daripada 3 pasang kaki. Maksud pasang kaki ni, maksud dia ada 6 lah. 3 darab 2. Sepasang ada 2 kan? Kalau 3 pasang dia ada 6 kaki. Contohnya lipas, semut, belalang, lalat. Itu lalat ada berapa kaki? Kita tengok balik. Itu adalah invertebrata yang mempunyai 3 pasang kaki. Lebih daripada 3 pasang kaki, contohnya udang. Nampak udang? Kaki dia banyak kan? Udang, lipan, kalajengking, tu semua kaki dia lebih daripada 3. Dia ada banyak kaki. Okey, itu adalah tentang haiwan yang mempunyai tulang belakang. Yang tidak mempunyai tulang belakang. So kita ulang balik. Invertebrata tidak mempunyai tulang belakang terbahagi kepada 2, tidak berkaki dan berkaki. Kalau tidak berkaki, macam yang kita belajar tadi, dia dibahagikan kepada badan bersegmen dengan tak bersegmen. Contohnya cacing bersegmen. Contohnya siput babi, dia tak ada segmen. Okey, then invertebrata berkaki dibahagikan kepada 3 pasang dan juga lebih daripada 3 pasang. Dia macam itu pembahagian dia. Okey, kita tengok sudut info. Dia cakap serangga merupakan haiwan invertebrata yang mempunyai 3 pasang kaki, badan bersegmen, kepala, thorax, abdomen, sepasang sesimut dan kebiasaannya mempunyai sayap. Ini info sajalah untuk tambah pengetahuan kita. Okey, kita pergi kepada vertebrata. Ni semua orang tahulah. Sebab sama macam diri kita manusia, kita mempunyai tulang belakang. Tapi dalam kes ni kita belajar tentang haiwan lah. Vertebrata, haiwan yang mempunyai tulang belakang. Vertebrata terbagi kepada 5 kumpulan. Kumpulan dia banyak. Ikan. Ikan, semua pernah makan ikan? Semua pernah bela ikan? Gambar yang ditunjukkan ikan emas. Jadi ikan ni haiwan yang mempunyai suhu yang berubah-ubah bergantung kepada suhu persekitaran. Hidup dalam air, bernafas dengan insang, bertelur, badan bersisik dan persenyawaannya luar. Itu adalah ciri-ciri ikan. Dan amfibia, hidup dua alam. Contohnya katak. Dekat darat boleh, dekat air pun boleh. So, hidup di dalam air dan di darat, bernafas menggunakan insang dan peparu dan kulit yang lembab. Kena ingat, dia ada 3 cara bernafas. Insang, peparu dan kulit yang lembab. Menghasilkan telur berlendir dan tidak bercengkerang, badan dilitupi sisik kulit yang lembab. Itulah katak. Siapa pernah jumpa katak? Mula-mula kan dia jadi berudu. Lepas tu baru dia jadi katak. Okey, kita tengok pula reptilia, ular. Siapa pernah jumpa ular? So, reptilia ini adalah hidupnya di darat. Bernafas dengan paru-paru, menghasilkan telur bercengkerang, badan dilitupi sisik dan berkulit keras. Persenyawaan dalam. Okey, dan burung. Burung ni hidup di darat, bernafas dengan paru-paru, menghasilkan telur bercengkerang, badan dilitupi bulu pelepah, persenyawaan dalam, mempunyai sayap dan paruh. Okey, itu adalah burung. Dan last sekali mamalia, macam manusia juga, dia adalah homoterma, di mana haiwan yang suhu badannya tetap dan tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Hidup di darat, bernafas dengan peparu, melahirkan dan menyusukan anak, badan dilitupi bulu dan rambut, persenyawaan dalam. Okey, maksud dia homoterma ni maksudnya berdarah panas. Macam burung berdarah panas. Reptilia berdarah sejuk. Dia macam itulah. So, kita ulang balik. So, haiwan terbahagi kepada 2.
Invertebrata tak mempunyai tulang belakang dan vertebrata. Yang tak ada tulang belakang terbahagi kepada berkaki dan tak berkaki. Okey, dalam vertebrata terbahagi kepada 5. Ada ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Okey, simple sahaja. So, kita dah belajar tentang haiwan. So, kita nak belajar tentang tumbuhan. Macam mana kita kelaskan tumbuhan. Jadi, tumbuhan juga ada kelas-kelas dia. Dia dikelaskan kepada tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Tumbuhan berbunga membiak melalui biji benih. Tumbuhan tidak berbunga membiak dan dengan menghasilkan spora atau biji benih dalam kun. So, kita pergi tumbuhan yang tidak berbunga dulu. Contohnya lumut. Siapa pernah jumpa lumut? Kalau kawasan tu kotor, dia ada warna hijau-hijau, itu lumut. Membiak dengan menghasilkan spora. Bukan vaskular. Maksudnya dia tak ada xylem dengan phloem lah. Okay, paku pakis membiak dengan menghasilkan spora. Dia adalah vaskular. So, ada pokok conifer membiak dengan menghasilkan kon. Dia adalah vaskular. Ini adalah contoh, 3 contoh pokok yang tidak berbunga. Okey, kita pergi kepada tumbuhan berbunga pula. Tumbuhan berbunga terbahagi kepada 2, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Maksud monocotyledon mempunyai 1 cotyledon. Dicotyledon mempunyai 2 cotyledon. Tumbuhan monocotyledon mempunyai biji benih terdiri daripada 1 cotyledon, manakala dicotyledon mempunyai 2 cotyledon. Okey, ini gambar yang ditunjukkan. Cara nak hafal dia, monocotyledon, 1 biji benih. Lepas tu tengok daun dia selari, akar dia serabut. Contohnya pokok jagung. Okay. Kalau dicotyledon ni, dia mempunyai 2 cotyledon. Urat dia, daun dia berurat jejala. Akar dia tunjang. Ni pokok-pokok yang besar lah ni. Contohnya pokok apa? Pokok apa yang kita ada? Pokok jambu, pokok durian. Yang berakar tunjang, akar dia kuat. Okay. Cara awak nak tahu daun dia selalunya lebar. Kat sini daunnya tirus dan panjang. Contohnya pokok padi, pokok lalang. Okey. So, kita pergi kepada penerangannya lagi. Contoh tumbuhan monocotyledon, pokok tebu, jagung, pokok pandan, padi, pokok kelapa. Okey. So, pokok kelapa ni walaupun batang dia keras, dia tinggi. Tapi kalau awak tengok daun dia kan, daun dia paling panjang kan. Dia daun dia berurat selari. So, akar dia akar serabut. So, pokok kelapa ni bahaya sikit lah. So, dia senang nak tumbang sebab dia tak ada akar tunjang. So, then pokok dicotyledon contohnya rambutan, mangga, bunga ros, pokok bunga keembung. Semua kalau korang tengok daun-daun dia ni tebal. Daun dia macam tapak tangan lah, macam besar daun dia. Urat dia adalah urat jejala. Okey, itu je. So, subtopik yang terakhir ialah mengguna kekunci dikotomi. Okay, ini simple je. Kekunci dikotomi ni merupakan satu cara untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma secara sistematik. Kekunci dikotomi dihasilkan daripada beberapa siri kuplet yang mana setiap kuplet terdiri pada 2 pernyataan tentang ciri-ciri organisma atau kumpulan organisma yang tertentu. Okey, ini mudah je. Contohnya bertulang belakang. Lepas bertulang belakang dia bertelur apa? Contoh bertulang belakang, bertelur, ada cengkerang ke, tak ada cengkerang ke, berkaki berapa, mempunyai kulit lembap ke, tak lembap. Dia maksud dia korang gabungkan cara-cara untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma tersebut. So, habislah bab yang pertama tingkatan 2. So, kita ulang balik. Tingkatan 2 ni kita belajar tentang biodiversity, di mana kita belajar tentang kepentingan biodiversity dan cara untuk mengelaskan haiwan. Okey, selamat berjumpa dalam video akan datang. Jangan lupa mengulang kaji. Bye.